Salam sejahtera, salam GBM, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai. Shadow ban yang berterusan ini tak ada penghujung dia. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Now, berlaku serangan kedua terhadap KK Mat, dan serangan kali ini teruk dahsyat. Okay. Dan saya percaya ianya berlaku, saya pun lupa ya, di negeri mana, Pahang ke mana ke. Dan ini adalah bersangkut paut dengan desakan ya terhadap rasa tidak puas hati terhadap KK Mat berhubung isu stalking berkalimah Allah. Baik, ada pihak meminta saya untuk komen. Sebenarnya isu KK Mat ni saya dah banyak komen, saya akan rumuskan sebentar lagi. Tapi ada isu orang minta saya komen berkenaan dengan kenyataan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution hari ini. So Saifuddin Nasution telah mengecam ya serangan terhadap KK Mat, dan Saifuddin telah memberitahu bahawa semua pihak yang mendesak agar terus-menerus mendesak agar diboikot KK Mat ni perlu sama-sama bertanggungjawab ya. Dia tak kata mereka bersalah, dia kata sama-sama bertanggungjawab, satu. Dan dia kata walaupun tidak salah ya boikot dari sudut undang-undang, kalau kita nak boikot dan sebagainya, tetapi tetap perlu ada rasa bertanggungjawab, dan tindakan serangan terhadap KK Mat adalah salah di sisi undang-undang. Nah, kalau anda minta saya komen kata-kata ini, maka kata-kata ini adalah tepat. Okey. So, saya rumuskan apa yang telah saya beritahu berhubung dengan isu KK Mat ni secepat mungkin. Okey. Nombor satu, penghinaan terhadap Islam perlu diperjuang dan dipertahan agama Islam ini tanpa kompromi. Itu betul. Saya tak boleh tahan kalau ada pihak menghina agama Islam atau kalimah Allah. Dan saya juga tidak akan bertahan jika ada sesiapa menghina agama lain. Contohnya anda hina agama Kristian, anda hina agama orang Cina, Buddha dan sebagainya. Saya juga tidak boleh berkompromi. Sebab tidak ada dalam ajaran bahawa kita boleh hina agama lain, dan kita pun tidak boleh terima penghinaan terhadap agama Islam. So itu tak boleh ada kompromi. Walau bagaimanapun, kita desak, kita tuntut ada tindakan, dan tindakan sebenarnya telah diambil amat pantas. Amat pantas kali ini, dan amat teratur. Dan ia telah menjurus atas budi bicara Peguam Negara, telah menjurus kepada satu tindakan mahkamah, dakwaan di mahkamah. Maknanya mungkin Peguam Negara merasakan ada kes, so dia bawa isu ni, dia hadapkan pemilik KK Mat ke mahkamah. Dan benda ni semua berlaku cepat. Sebelum itu, pemilik KK Mat telah meminta maaf, dan dia telah menyuarakan bahawa dia tidak sebenarnya tahu benda tu berlaku, tapi apa sekalipun ianya sudah dihadapkan ke mahkamah. Now, di dalam perundangan Islam sekalipun, dia ada had, konsep had, ataupun ada had, kadar dari sudut hukuman, dari sudut cara kita menegur, mengambil tindakan, bertindak dan sebagainya. Itu memang ada dalam Islam ya. Dan juga kalau kita rujuk kepada undang-undang persekutuan, undang-undang sivil dan sebagainya di negara ini, sama juga. Apabila ada sesuatu yang kita kira boleh dakwa, ada sebab untuk didakwa, ada kepercayaan bahawa orang itu sudah melakukan kesalahan, maka dihadapkan ke mahkamah. Orang itu diberi peluang untuk cuba membuktikan dia tidak bersalah ya, untuk berhujah dan sebagainya. Okey, membela dirilah. Okey. Dan mahkamah
akan menghukumnya akhir sekali. Mahkamah akan putuskan. Begitu juga undang-undang syariah, mahkamah akan putuskan. So apa pun semuanya dilakukan dengan teratur, dengan cepat, dan di situ saya sebenarnya berpuas hati. Tetapi ada pihak yang kemudian membuat tuntutan, anda perlu buat lagi minta maaf, anda perlu buat 881 kedai, perlu letakkan rentang minta maaf, kalau tak buat dalam 2 hari kita boykot dan sebagainya. Itu sudah keterlaluan. Saya tidak diajar, ya, dari sudut agama maupun dari sudut apa, bahawa itulah cara kita bertindak. Tindakan ni, ekstrim ni, adalah hanya terhad kepada situasi di mana tidak ada pilihan lain, tidak ada saluran rundingan lain. Sebab kita diwajibkan untuk mencari saluran-saluran semuanya sebaik mungkin. Jika dah dihauskan dan tidak ada lagi saluran lain, baru kita bertindak. So dah keterlaluan dia buat benda tu. Dia nak paksa, dia nak tekan, dia tekan. Dia hukum. So satu suasana kemarahan sudah diwujudkan dan sudah ada 2 serangan. Okay. So itulah kronologinya secara am. Okay. So saya bersetujulah. Saya terpaksa bersetuju kalau anda minta saya komen. Saya terpaksa bersetuju bahawa pihak yang telah mewujudkan suasana itu perlu bertanggungjawab bersama. Ya. So hari ini apabila Saifuddin berkata demikian, Muhammad Akmal daripada iaitu Ketua Pemuda UMNO telah berkata tidak salah, tidak boleh katakan boikot ini telah menjurus kepada serangan, ya. Mereka boikot McDonald dan Starbucks dan sebagainya, tapi tidak ada serangan. Saya nak beritahu Ketua Pemuda UMNO, 2 kes ni berbeza, cukup berbeza. Nombor 1, boikot terhadap McDonald dan Starbucks dan sebagainya bukan terhad di negara ni, ianya di seluruh dunia. Ianya berlaku di Amerika, ia berlaku di UK, ia berlaku di banyak negara, dan di negara-negara lain pun ada cawangan-cawangan Starbucks terpaksa tutup. Ada cawangan-cawangan McDonald terpaksa tutup. Dan orang tak marah, orang tak salahkan McDonald maupun Starbucks secara langsung atas perang yang berlaku di wilayah Gaza. Orang cuma menentang McDonald dan sebagainya kerana ada pihak percaya. Betul atau tidak, itu saya tak nak komen, tapi ada pihak percaya bahawa menerusi contohnya franchise, apabila anda bayar franchise fee ke atau bayar cukai ke apa ke, pembayaran itu, franchise fee ini ada sebahagian disalurkan kepada Amerika dan ianya akan sampai sebahagiannya kepada misi ketenteraan. So dia bukan menuju sepenuhnya kepada syarikat itu, tetapi dia untuk mengelakkan pengaliran walau sedikit pun wang ke arah misi ketenteraan Amerika. So itu menjadi asas kepada serang boikot di McDonald dan sebagainya. Betul atau tidak, itu di luar skop live ini. Boikot yang dituntut oleh Ketua Pemuda UMNO terhadap KK Mat ni adalah selepas saluran-saluran yang betul telah diambil untuk menjurus kepada satu tindakan terhadap KK Mat, termasuk permintaan maaf, dan sekarang dah masuk mahkamah. Dan inilah cara dituntut dalam agama. Kita lakukan yang terbaik untuk mencari keadilan. Selepas semua tu, dia tuntut dan dia bercakap dengan cara yang marah di media sosial. Dia bercakap dengan cara yang menghasut di media sosial. So saya rasa Saifuddin, daripada bercakap secara am, you have to get straight to the point. Pencetus utamanya siapa suasana ni? Pencetus utamanya adalah UMNO. So you have to get straight to the point. Ya. Tapi kenyataan Saifuddin betul dalam hal ini, saya kena bersetuju. Okey. Saya dah beritahu ini bukan budaya kita. You like me for saying it, you hate me for saying it. I couldn't give a damn, sebab benda ni adalah berdasarkan apa yang kita harus lakukan. Bukannya kita boleh bertindak sesuka hati, melainkan tidak ada saluran lain, tidak ada tindakan, tidak ada keadilan. Itu dah jadi cerita lain.
So saya bersetuju, memang ada seorang pemimpin PAS juga yang menjelaskan mengapa Perikatan Nasional menjauhi daripada isu ini adalah kerana ianya sedang dipolitikkan. Okey. Dan Saifuddin perlu akur bahawa benda ni dicetuskan oleh pihak atau parti yang merupakan sebahagian daripada blok kerajaan. So you have to deal with that. Bukannya asyik bercakap benda ni tak patut tapi tak cerita siapa yang melakukannya. You have to get straight to the point. So saya khawatir pihak dalam kerajaan ni takut dengan UMNO. Untuk bersuara, dia takut dengan UMNO. Macam DAP takut dengan UMNO, PKR takut dengan UMNO. Kalau benda ni dilakukan oleh pembangkang, dah siasat. Kalau contohnya Abdul Hadi Awang yang melakukan apa yang dilakukan oleh Ketua Pemuda UMNO, dah siasat lama dah. Dah jadikan isu besar dah. So why tidak ada tindakan dalam hal ini? Why berat sebelah? Itu pun satu soal jugalah. Tapi itu bukannya apa yang saya diminta ulas. Saya diminta ulas kenyataan Saifuddin Nasution. Dan saya nak beritahu hari ini, kenyataan Saifuddin Nasution hari ini betul, tepat. Ya? Dan saya alu-alukan. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN. Salam Malaysia. Dan salam kuasa ketiga.